Haziq main ni terus. Semua tak pernah jadi macam ni. Minta maaf sekali lagi. Saya sebut aja Datuk Seri Najib nonton bersama saya, iringi saya pada masa itu, terus hilang sekejap. Masalah teknikal tadi. Baik, satu lagi siri yang terkenal yang dibawa oleh Netflix yang sebelum, kebetulan minggu lalu setelah tarawih dan tadarus, saya dengan keluarga menonton dokumentari tentang Malcolm X, Who Killed Malcolm X. Dan ini sangat menyayat bahawa hidupnya itu senantiasa diburu oleh intelligence Amerika, FBI, CIA, senantiasa memberi ugutan. Rumahnya dibakar sebelum itu, dan dia terus diugut, dan akhirnya seperti mana saya sebut, dibunuh, ditembak mati di hadapan isteri dan anak-anaknya. Sampai sekarang belum jelas siapa yang terlibat. Ramai yang percaya intelligence Amerika mungkin terlibat bersama dengan The Nation of Islam. Kes itu ditutup. Demikianlah kisah seorang pejuang yang terpaksa menanggung derita sekian lama, tetapi menjadi kesan pengajaran. Dan sampai sekarang kalau sudah lihat di beberapa kota di Amerika, kadang anak-anak universiti masih pakai baju t-shirt Malcolm X, ya. Maknanya pengaruhnya hebat. Dia tidak lagi membawa pandangan perkauman, ya, tetapi menyatakan kami ada maruah, harga diri dan dignity. Kami mau dianggap sebagai manusia dan tidak sebagai bekas hamba dan orang yang mesti ikut budaya dan pemikiran dan cara hidup orang Inggeris atau orang kulit putih. Baik, menyentuh tentang movie dan filem ini, saya kebetulan teringat sahabat saya, seorang pengarah filem Bollywood, Akbar Khan. 2 malam lalu saya menelpon dia, Akbar Khan, menyatakan ada baiknya kalau kita buat zooming. Saya nak tanya 1-2 soalan, kerana Akbar Khan ini ya sahabat lama, dan saya senang dengan dia, ya. Seorang yang juga kuat beragama, dan dia bawa saya ke Nizamuddin Aulia, iaitu suatu di persekitaran Masjid Delhi, di mana diadakan kawali dan nasyid di Delhi. Ini saya dengan dia di sana tahun lalu tak salah saya. Dan dia ini juga Akbar Khan, ya, pernah menerbitkan satu dokumentari tentang tokoh besar pejuang menentang penjajah, tokoh Islam India, Tipu Sultan namanya, ya. Seorang yang pakar, hidup yang cukup sederhana, sultan yang berjiwa rakyat, yang menentang penjajahan Inggeris. Dan Tipu Sultan, The Tiger of Mysore, ini Mysore itu wilayah di India. The Sword of Tipu Sultan itu diterbitkan oleh beliau dengan seorang lagi pengarah bersama. Dia sangat terkenal dan tersohor, dan saya tak tahu macam mana nak bawa, nak ajak rangkaian televisyen di Malaysia ini perkenalkan juga, kerana walaupun lama tetapi sangat menarik. Dan satu lagi movie yang sangat bagi saya hebat, filem Hindi atau filem Bollywood yang sangat terkenal tetapi tidak begitu berjaya di box office kerana masalah distribution dan sebagainya, iaitu Taj Mahal. Akbar Khan, Taj Mahal, saya nonton kerana dia kirim khas untuk saya menonton, walaupun belum lagi tayangkan di Malaysia. Saya bercadang dengan Akbar kalau boleh kita buat premier untuk menonton filem Eternal Love Story, ya. Kerana Taj Mahal ini sebenarnya gedung percintaan, tapi oleh kerana gedung percintaan ini
percintaan raja terhadap Taj Mahal, isterinya yang dikasihi, kosnya tinggi lah. Jadi kalau kita orang besar-besar ni, kalau cinta-cinta, janganlah beli hadiah-hadiah dan bikin gerbang-gerbang yang mahal, kerana rakyat yang membayar. Tetapi yang kita nak lihat ini ialah kehebatan seni bena dan juga kisah percintaan abadi dan mutu filem yang sangat menarik. Itu insya-Allah, entah mungkin Facebook live berikutnya saya akan kontak dia, kerana dia senang sangat. Dia kata, "Anwar, please, I'm available anytime, I look forward." Dan dia sentiasa mendoakan. Itu hubungan saya dengan Bollywood pula. Jangan orang kata ini Anwar ni apa ni, asyik Hollywood, Bollywood. Itu ada dalam netizen banyak komen ke, Anwar ni sekejap tazkirah, kejap cerita lagu, kejap filem, kejap menari India. Saya bukan bunuh orang, saya bukan curi bilion-bilion ringgit, saya bukan tindas orang, saya bukan tangkap orang, perosok orang di penjara, saya bukan bagi anak-anak saya bilion-bilion kekayaan, saya bukan perkayakan kroni saya. Jadi saya cakap nonton filem dan kenal dengan director, pengarah-pengarah movie, janganlah jadikan isu itu sebagai satu kesalahan besar. Kerana dia menyanyi lagu Nana Naita, lagu Tamil itu, apalah salahnya? Kalau tahu maknanya, jangan. Saya tidak mau bila saya jadi pemimpin ada rakyat yang derita mengalir air mata. Baik, itu kita bicara soal filem Tamil kemudian. Baik, soal jawab sekarang. Soalan pertama, Ahli Parlimen Port Dickson, saya dapat berita sangat gembira. 118 telur penyu ditemui di pantai PD. Jabatan Perikanan ucap tahniah kepada rakan-rakan Jabatan Perikanan segera menyelamatkan, dan insya-Allah dalam 1-2 hari saya akan pergi dan masuk ke Jabatan Perikanan. Nah, ini kerana apa, saudara? Kerana pantai bersih. Orang pelancong dan pengunjung boleh saja ke pantai. Janganlah baling kotoran dan bahan makanan dan plastik. Jadi kerja saya sebagai ahli parlimen di antaranya buat kerja itu. Tiap minggu saya ke sana, saya dengan pegawai-pegawai, rakan-rakan Angkatan Muda Keadilan pergi dan kutip. Ini saya sengaja tunjuk banyak gambar kerana baju lain-lain. Ini orang ingat kadang-kadang menteri-menteri dan orang besar ni dia wayang. Dia datang sekali, kutip plastik, terus jadi isu. Saya kurang-kurangnya tak kurang pada 7-8 kali saya ke pantai, selain berlari, tengok baju kuning, baju putih, baju kelabu, semua ada tu. Dan kutip, bawa juga beberapa artis yang bersama saya dulu. Nanti mungkin dalam siaran akan datang saya tunjuk juga bagaimana artis-artis ini bantu membersihkan. Bila pantai bersih, pengunjung lebih bertanggungjawab, dan kali ini dengan PKP pengunjung tak hadir, jadi penyu pun datang. Jadi itulah sebabnya maka kebersihan ini sangat utama dan penting untuk kita selamatkan persekitaran. Ini yang disebut equilibrium, ummatan wasata. Ini ummatan wasata ini bila dikupas oleh ulama, bukan saja umat yang seimbang ni kerana dijaga di antara duniawi dan ukhrawi, manusia dan persekitaran. Ini yang disebut kesederhanaan. Kebersihan diutamakan, kebersihan pantai sangat penting. Baik, Malaysia is currently in a crisis of national unity. We cannot honestly say that we are united as a nation, and each group, race, can seem to forgo the advantages against each other. In your opinion, if we cannot achieve true unity, can unity based on status quo be possible? This is of course relevant to the discourse in the last few weeks. I don't share the view that we are in such a deplorable condition in terms of racism. This is only exploited by a coterie of political elites desperate to hold on and cling on to power
and ignore the fact that national unity is of paramount importance. Why do we talk about national unity? The whole concept and philosophy of a nation rests upon the rights, the commitment, and the love of our citizens towards this country and towards one another. But this could only be achieved to observing the principle of justice and compassion. You are not just, you don't care. There is no affection and love for one another. And I think most Malaysians do share this. Look at the way we are handling COVID-19. The nurses, the doctors, the police personnel, the army personnel, the workers in the streets, the cleaners of all races, and protecting all races. Look at the number of NGOs and well-meaning Malaysians helping one another, buying foodstuff and distributing. We find Malays, Chinese, Indians, Dayaks, Kadazan, everybody involved. So I think this is the spirit that we want to portray. Yes, we are confronting this unfortunate instance where people talk about Malay supremacy. I mean, to protect the Malay elite, not the Malay masses. After 63 years, almost 63 years of independence, the Malay masses, the Bumiputras, remain poor, marginalized, underprivileged. You enrich only your family members and your cronies, and you blame the masses as being poor or lazy because they do not have this capacity to work hard. And this is the colonial mindset, the captive mind that we, particularly the young, must rise and fight. And therefore, I think I remain optimistic. I mean, Keadilan, of course, is a multiracial party, and we have to pay a price for that. Because of that, one leader said, "Oh, Anwar is not fit to lead because he leads a multiracial party." I think these are obsolete, archaic views that we must reject. I remain very Malay, and I am a practicing Muslim, trying my best to achieve these ideals. But at the same time, I recognize the right of every single Malaysian to feel wanted, to feel loved, and to be cared by the government, the institutions, and one another. Baik, penarikan balik moratorium sewa beli di mana bank setuju tidak charge faedah penalti lewat bayar. Ini flip-flop lah. Saya ucap tahniah dan tabik hormat kepada semua netizens, ratusan ribu malah juta yang bantah sehingga kerajaan terpaksa tarik balik. Umum senang, bunyi semua senang, orang tepuk tangan, gembira. Rupa-rupanya charge ada, faedah ada. Mana faedah oleh bank Islam pun dikenakan, punya teruknya. Walaupun bagaimanapun, alhamdulillah, Menteri Kewangan Umum, kita kata terima kasih dan jangan buat kesilapan, jangan nak pelihara kepentingan bank. Ini dalam masalah ekonomi ini, ini bukan sekarang, daripada dulu saya kata. Kita, ya ada sangat-sangat netizen ya, tanya dia sindik, saya tak kisah. Tetapi sudah kena faham ya, kita jaga ekonomi ini jaga siapa? Kalau kita pro bank, yang penting maka peminjam akan terbeban. Kalau ada wang untuk menyelamatkan industri, bail out, kita jaga 3-4 syarikat kroni, maka ratusan ribu syarikat kecil akan terbiar. Oleh demikian, pandangan ekonomi kita haruslah memikirkan keselamatan, manfaat yang terbanyak. Itu pandangan saya, dan saya rasa perlu rakan-rakan cuba perjuangkan. Soalan berikut. Pembangkang sudah muktamadkan siapa akan menjadi ketua pembangkang dan speaker sudah dimaklumkan. Ya, saya ingat Setiausaha Pakatan Harapan Saudara Saifuddin Nasution telah pun memaklum kepada speaker keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan, yang juga diberi dimaklum kepada semua pembangkang bersatu yang berpihak kepada pembangkang dan juga warisan, telah dimaklum keputusan Pakatan Harapan, dan Saudara Anwar telah disebut sebagai
ketua pembangkang yang baru sekali lagi. Pendapat sekiranya ada Dewan Rakyat dibuat secara online seperti Maldives, boleh buat, soalnya nak buat atau tidak. Seperti benda sebut, main golf boleh, kedai judi dibuka, ya banyak lagi kemudahan, orang pergi ke sana, pasar dan macam-macam. Tapi parlimen tak boleh bersidang. Ada sidang rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong, kemudian tangguh, baca undang-undang kali pertama, tutup. Tak ada soal jawab, tak ada perbahasan. Ini parlimen apa ini? Parlimen burung, maknanya berkicau, tak ada soal jawab. Jadi alasan COVID-19. Sebab itu kita bantah, kena ada sidang seperti biasa. Social distancing, penjarakan atau pembatasan sosial mesti dihormati. Beberapa langkah keselamatan, kesihatan mesti diwaspadai, tetapi sidang mesti berjalan. Perspektif berbeza dalam hikayat Melayu, ada yang terlalu diagungkan padahal ada sudut negatifnya. Ya, betul. Kita ambil umpamanya sejarah Melayu yang saya kupas itu hari, Raja Mendelea, Si Kitul, hikayat Hang Tuah. Ada yang positif, betul. Kita ambil hikayat Hang Tuah dulu. Hikayat Hang Tuah ni nak tunjuk, nak angkat sebagai laksamana dalam sejarah Melayu. Orang anak muda kampung yang miskin masih mampu naik menjadi laksamana kerana bukan saja kehebatan dia sebagai pendekar, tetapi dalam sejarah Melayu, dalam hikayat Hang Tuah ditekankan penguasaan bahasanya, ya, ilmunya maknanya, kepintarannya dan budi pekertinya. Itu menyebabkan dia naik. Itu yang positif, ya. Ada yang negatif, diceritakan semua, katanya sekali itu, semua mabuk di istana, bergelimpangan hulu balang dan pendekar di tepi jalan. Hang Tuah itu masih boleh bertahan. Maknanya Hang Tuah boleh minum arak yang banyak tetapi tidak mabuk. Jadi adalah orang anggap kelemahan-kelemahan dalam sistem moral masyarakat masa itu, ya. Kita nak puji Hang Jebat, hebat. Hang Jebat ni pejuang, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Tapi dia pula ada berselingkuh dengan Dang Anum, gondek raja pula. Adalah hal-hal yang dari segi moral, tetapi ia menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kita bukan kita mengagungkan kerana ia adalah warisan dan khazanah bangsa. Mengagungkan kerana kita kena faham budaya bangsa kita itu melalui buku sejarah dan khazanahnya, ya. Tetapi ini bukanlah sistem yang ideal, yang sempurna. Tidak. Ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Quran. Ini hanya buku sejarah atau sebagainya, legenda. Baik. Jadi saya harap kita kena faham, ya, ada yang positif dan ada beberapa aspek moral yang juga beberapa sarjana, tak salah saya salah seorangnya Syahruddin yang menulis, yang memberikan beberapa teguran aspek-aspek yang dianggap rendah dari segi akal budi atau moral yang tak patut diberikan contoh. Tapi kita nak lihat ini dalam konteks. Kita baca sejarah Cina, sejarah India, begitu juga, ya, sejarah Arab, banyak masalah ditonjolkan yang tidak boleh dipertahankan. Baik. Okey. Saya sebut tadi tentang isu perkauman ni. Apa dia? Setengah orang dia lupa. Yang bawa malapetaka kepada dunia barat itu ialah, ya, membawa imperialism dan penjajahan itu kerana mereka gunakan itu white man's burden, tanggungjawab orang kulit putih, sehingga terpaksa menjajah, merompak khazanah daripada negara berkembang, ya. Kalau lihat penjajahan Sepanyol, jutaan orang terbunuh, ya. Semua simpanan ketul-ketul emas dibawa, dipunggah, bawa lari, memperkayakan Raja Sepanyol, ya. Ini kerana
yakin mereka orang kulit putih itu mesti di atas, dan bawa sama pada masa itu missionary Kristian sebagai asas hujah agama mereka. Ya. Baik. Jawabnya seperti Malcolm X tunjukkan, bukan supremasi kulit hitam. Jawab Malcolm X ialah dignity manusia, kemanusiaan, keadilan. Dan Malcolm X pengalamannya itu kerana dia tersentuh dan dapat memahami Islam, dan bagi dia tidak mungkin kita menjadi seorang Muslim kalau kita pertahankan perkauman dan kezaliman. Jadi ini saya bawa supaya kita orang Melayu atau Cina atau India atau Iban Kadazan memahami bahawa mencintai kaum, merasakan dan prihatin tentang nasib mereka itu diizinkan, tetapi jangan umpamanya membawa suatu falsafah hidup dan budaya yang mengataskan kaum dari kemanusiaan dan keadilan. Mengenai Port Dickson, insya-Allah saya akan ke sana dalam 1-2 hari ini, dan saya akan cuba melihat selain daripada rakyat yang susah dan memerlukan bantuan, juga rakan-rakan penyu kita yang selamat. Dan insya-Allah kita dapat bertemu dalam masa yang singkat 1-2 hari ini. Tetapi saya mohon maaf sekali lagi lah kerana 2 kali terganggu kerana masalah teknikal tadi, dan harap dimaafkan, dan doakan kepada Allah SWT mudah-mudahan kita perolehi keberkatan bulan Ramadan dan kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.